sangat luar biasa. Jadi benda tu tak tahulah pelapis dia macam mana, tapi kalau inilah benchmark, pelapis tu kena usaha lebih daripada mat sendiri. Nak keluarkan mat 10 orang mat lagi di belakang lepas ni. InsyaAllah. Bagaimana yang dijanjikan hari ini 7 Januari 2021, kita bawakan khas eksklusif 2 orang anak jati Terengganu yang mencipta nama di peringkat antarabangsa dan juga tempatan. Pastinya saya nak perkenalkan di sebelah kiri saya rakan karib saya, iaitu Encik Hafiz Wan Muhammad, merupakan pengarah urusan FR9 Marketing. Apa khabar Encik Hafiz? Alhamdulillah. Okey, sudah bersedia? Ya, bersedia. Selamat tahun baru. Tahun baru kita okey ya? Ya, okey. Alright. Baik, banyak kita nak bicarakan dengan Cik Hafiz ni tentang kejayaan beliau sebagai ahli perniagaan di negeri Terengganu, dah keseluruhan Malaysia keseluruhnya. Baik, dan di sebelah beliau yang berhadapan dengan saya ini merupakan personality, celebrity. Benda lagi nak khabar? Benda lagi? Superstar lagi? Benda lagi, itu beliau ialah yang saya maksudkan. Mungkin anda semua di luar sana dah kenal siapakah beliau ini. Beliau ialah Encik Harif Saleh, merupakan pelumba basikal negara Malaysia dan juga pasukan TSG Cycling Team. Betul saya sebut, Cik Mat? Betul. Alright. Banyak lagi kita nak bertanya tentang kejayaan beliau, kedua-dua tetamu saya pada petang ini. Okey, 2:23 minit petang, lagu Kopi Susu. Cik Hafiz dengan Cik Arif ni dah suka kopi susu, suka. Favorite lah, kopi. Favorite. Favorite saya. Tadi mak ada khabar nak kopi susu. Kau dah ada? Saya kopi O. Kopi okey. Mak kita kopi sokok je. habis program ni kita kena kopi luar. Bagaimana Encik Hafiz ceritakan tadi, penceritaan beliau yang berkenaan dengan tidak memegang apa-apa sijil diploma dan degree itu bukan penyebab kepada kegagalan sebenarnya. Betul. Kita nak beralih kepada Cik Harif Saleh, pelumba basikal kebangsaan negara dan juga pasukan profesional TSG Cycling Team. Apa suka? Okey, kita sama je soalan dia macam dengan Cik Hafiz tadi, memulakan persekolahan dan sebagainya, sehinggalah mungkin ada zaman nakalnya, okey, kemudian nak memulakan karier sebagai pemain basikal saya rasa. Pelumba basikal. Okey, teruskan Cik Arif. Terima kasih UMT FM menjemput saya mari ke sini on air dengan Abang Hafiz semua, dengan DJ kita. Kita pun nak ucap terima kasih juga pada Arif sudi datang buat kita. Kalau nak ikutkan sejarah saya ni, memang orang kata daripada keluarga susah lah. Okay. Macam ke, tapi dengan minat dan keazaman untuk kata nak buat sesuatu, nak balas jasa ibu lah. Macam dalam TV suara je. Okey, teruskan. Pasal saya memang daripada kecil minat basikal sebenarnya. Okey. Abang-abang saya pun, saya masa arwah ayah saya tu meninggalkan saya masa tu saya umur 4 tahun. Oh, okey. Jadi mak yang membesarkan saya kan, dalam keluarga kan. Saya start main basikal ni darjah 3 pada tahun 1997 masa tu. Masa tu saya tengok abang saya lah, abang sulung saya. Sekolahnya di mana dulu? Dulu sekolah rendah saya ni di Tengku Ampang Mariam. Tengku Ampang Mariam. Di bandar je kat tepi Wisma. Di situ memang tamat tingkatan 5 macam mana? Tingkatan 5 tu saya di Bukit Jalil. Okey. Bukit Jalil, dan tingkatan masa nak naik ke sekolah menengah tu saya sekolah di Panji Alang. Okey. Banyak lopak kat dulu. Banyak lopak. Lepas Panji Alang pergi Badan Negara. Badan Negara sepulang pergi Bandar Penawar pula, Johor. Lepas tu dapat sekolah di Bukit Jalil pada tahun 2005. SSBJ Kini macam ke perjalanan saya tu dengan sukan basikal ni, saya rasa alhamdulillah Tuhan pemudahkan lah. Kini macam ke saya masuk perlumbaan tu pada tahun 1997 tu, dia masa tu panggil Tuna Harapan. Dengan perlumbaan tu saya menang dengan masa tu zaman-zaman basikal dia, basikal mak bagi pasar. Kita modify basikal tu jadi basikal lumba. Lepas tu saya masuk lumba di, dulu ada sokmo Persatuan Negeri Terengganu ni dibuat sokmo perlombaan. Jadi saya masuk join lumba tu, saya menang dah. Lepas situ abang saya pun memang dia dah join dengan satu bang kan. Saya pun ikut dia lah.
Lepas pada tu ada lagi perlombaan mewakili Terengganu di Kuala Lumpur. Masa tu Johnan gitu lah. Ada menang juga. Situ macam ke minat saya dalam sukan basikal ni makin mendalam lah. Lepas pada tingkatan 1 tu macam ke kita seria dah lah. Lepas pada tingkatan 2, tingkatan 3 saya banyak dah menyertai perlombaan dan mewakili negeri Terengganu. Lepas tu banyak menang dah. Dan saya dipilih mewakili daripada Sekolah Sukan Johor. Bandar Penawar masa tu dia selection saya untuk sekolah tu. Dan lama mana Bukit Jalil dok panggil. Okey, Cik Arif. Itu sejarah kalau kita rasakan itu dah rasmi. Mungkin Tunas Harapan 1997 itu satu program yang dah ada pembangunan atlet yang dah peringkat rasmi kita kata. Di zaman sekolah tu kata mungkin dah ada kegilaan basikal tu. Contohnya orang kata sekolah dah pergi tapi main basikal tu, maknanya sebelum jadi 97 tu di zaman sekolah tu. Tembus sekolah. Tembus sekolah lompat tangga basikal warna gitulah. Tembus sekolah tu bagi saya biasa tu. Memang jenis nano tu. Tapi saya dulu zaman dulu memang saya ni aktif. Saya main bola, saya main berlari-berlari pun. Lompat pagar mewakili daerah juga lah. Menang juga mana saat ni zon-zon utara dulu ada kan sekolah tu. Mana saat ni memang, tapi saya rasa sukan basikal ni saya nampak saya boleh pergi jauh. Kita tengok pun persatuan pun bagi peranan macam ke sponsor ada, macam ke bagi basikal support yang kuat lah. Persatuan negeri Terengganu kan. Di situ saya tengok macam ke kalau saya dah guna manfaat tu saya rasa rugi lah untuk atlet. Macam saya ni saya rasa belajar ni kurang juga. Main duk mikir basikal semua. Jadi macam ke kata rasa kena buat sesuatu aku basikal. Jadi macam alhamdulillah saya rasa perjalanan saya ni comel lah. Sampai ke learning ini macam dengan basikal alhamdulillah. Macam ke saya benda yang saya dah lupa, saya pergi sekolah sukan Bandar Penawar tu. Ada perlombaan di Thailand 2004 masa tu. Dah keluar negara dah masa tu saya mewakili Malaysia. Masa tu mari belaka Mak Saleh. Masa tu first time kita tengok Mak Saleh. Allah besarnya lah dia ni. Masa serung dah tengok. Masa serung dah tengok petih dia. Jalur. Tapi rasa Tengah Lawang dulu tengok warna buat kedok. Alhamdulillah saya menang 2 peringkat. Mak Saleh pun kejut tengok saya dengan basikal peralatan kita ni dok berapa canggih. Kata mai dah ada budak ni kata. Mari mana dengan baju lubang sekali. Ada zaman dulu kan senang tau. Lepas pada tu situ saya rasa macam ke nampak lah. Nampak. Lepas tu dipanggil Bukit Jalil. Saya duduk di Bukit Jalil pun dah lama tau. Lepas tu saya dipanggil masuk squad elite. Tapi saya masa tu muda lagi. Mana saat ni saya baru form 5. Saya diambil oleh Enjongang. Kena nama yang besar Enjongang kan. Nama tersuhul. Datuk Enjongang lah. Dia panggil masuk elite tu. Kini macam dengan umur yang muda ni saya terus lonjok pergi ke squad elite. Pada tahun 2006. Masa tu saya kena masuk sukan besar juga lah. Sukan Asia Games. Sukan Asia di Doha masa tu. Di Doha, Qatar lah. Qatar. Pada usia yang muda masa tu. Tapi masa tu hok sukanya kita pergi berlatih di overseas. Saya duduk di Australia selama 5 bulan. Masa tu kini kita rasa mahal. Perlu lah. Kemahal. Boleh duduk kat hotel raya duduk mahal tu. Jadi macam ke situ kita boleh start serius dah sampai ke learning. Maknanya sebagaimana Cik Hafiz tadi, Mat memulakan mula gairah. Gairah ni gairah passion atau terhadap sukan basikal ni bermula daripada 1997 di mana Tunas Harapan. Mak cerita mungkin boleh berkongsi dengan kita daripada 1997 itu sehinggalah memulakan karier sepenuh masa berkenaan dengan profesional basikal ini sendiri. Silakan. Saya bercerita masa di tahun 2005 lah. Boleh. Masa di tahun 2005 tu saya rasa perjalanan saya tu dah comel dah lah. Mewakili negara dah kan. Mewakili Malaysia masa tu.
Lepas tu masa tu umur pun muda lagi masa muda kita pun bila pergi lumba banyak dah dapat kemenangan kan. Di situlah dengan kemenangan tu membuatkan kita jadi motivation. Jadi macam ke dalam benda-benda kita nak buat pun kita kena ada minat Macam contoh motivation ni, macam kita nak buat sesuatu, macam ke kehidupan atlet ni dah sama macam ke kehidupan normal Kalau atlet ni memang disiplin lah nombor satu. Bagi saya memang ajar tidur 9.30 memang saya tidur dah. Awal. Dari dulu sampai sekarang. Sekarang ni 9.30. 9.30 pukul 10 tu memang tidur dah lah. Pukul 6 tu kita bangun dah lah. Pemakanan, macam lifestyle saya ada juga time nak jumpa member tu ada, tapi disiplin air apa semua ada tu benda tu dok kerak kali kan seminggu tu ada sekali 2 kali. Kalau tak ada masa ni, kalau tiap-tiap malam tu nak pergi minum air tak ada macam kita pun komitmen kita kan. Macam orang kata kalau atlet ni selagi orang perlukan kita. Macam saya dah kata profession saya. Kalau macam kita kalah ke benda tu ada juga impact kita pasal ni ada dak kena ni performance kita ke benda kan. Benda mungkin daripada tidur kita, rehat kita, stres kita, demam ke benda kan. Tapi memang kalau atlet ni pokok bakar dia disiplin lah. Tapi semenjak tahun 2005 tu saya kata dah berada di landasan yang betul. Sampai 2010 saya berterima kasih lah pada bekas MB kita, Datuk Seri Mat Said dia yang menubuhkan tim TSG ni. Tapi apa saya nak berterima kasih ingat pada pelumba senior saya, abang saya tu Anwar Manap. Tanpa Anwar ni saya rasa tim TSG ni rasa tak ada. Pasal dulu Anwar ni dia yang orang kata sukan basikal ni legacy dia tu Anwar Manap yang membuat orang kata pelopor dulu lah orang kata orang pertama yang macam tanpa dia ni saya rasa kita ni masih ketinggalan walaupun masa tu dia kena pekat abang 2 tahun kata tua sikit tapi dia lah yang pembuka jalan masa tu MB kita ni dia nak buat tim TSG dan daripada hasil idea Datuk Seri Mat Said. Lepas pada tu kita macam saya balik daripada masa tu saya duduk di Australia. Saya ditawarkan bersama tim TSG pada 2011 saya rasa. 2011 masa tu. Bila saya join dengan tim TSG ni saya rasa macam bangga lah. Pasal tim Terengganu sendiri membuat tim profesional betul. Dan macam saya memang untuk menaikkan nama tim Terengganu ni lah. Selepas 2005 tu maknanya itu masih zaman sekolah lagi tu 2005. Masa tu nak habis SPM tu 2005 tengok SPM. Masa ni 2006 tu dah habis SPM tu. Sedikit tips mengimbangi zaman sekolah dulu 97 tu. Saya nak suka sebut 97 tu Nas Harapan tu. Dari segi training dan juga sekolah tu, pembahagian masa tu kata. Macam sekarang ni pun masih lagi disiplin. Mana dok tubik minum air pun dah. Dah 9.30 tidur dah. Hari ni dulu mungkin lebih lagi kot rasanya kan. Silakan. Ya, kalau macam saya sendiri ni sekolah kalau tanya bab sekolah berat sikit tapi suka lalu tapi alhamdulillah kita buat balance benda tu. Tapi saya pasal saya rasa saya dok boleh nak pergi kod sekolah lah. Saya puh lah kod basikal jadi macam jadi benda SPM semua tu kita ambil lah. Biar benda tu cukup dekat je ada. Tapi kalau untuk atlet ni jalan ni senang. Macam saya pun sendiri saya bekerja untuk Navy sekarang ni. Sekarang ni sekarang ni. Macam bila kita dah ada buat result yang terbaik ke ada buat kita akan ditawarkan mana-mana kerajaan. Contoh Polis, Navy, Askor, ATM sekarang semua. dalam servis lagi lah ni? Saya servis lah. Bawa balik ke?
baru balik Minggu lepas lah. baru balik pasal baru ni ada camp lah dipanggil. Okey. Jadi Cuma ada pelepasan lah kot. ada pelepasan macam ke dia ada link dia lah macam ke Navy dengan Ting TSG, dia ada dah pelepasan dia. Ada dia punya tu syarat-syarat. Ada syarat-syarat dia dah. Okey, baik. Terima kasih Cik Arif dan juga Cik Hafiz. Segmen yang kedua kita. Lepas ni kita nak masuk yang ketiga, kita nak berhibur dahulu. Lepas ni mungkin kita nak boleh sprint, nak speed aku rasanya. Tadi dah nak naik bukit mana kata. Okey. Tadi ngajak okay. Nak berebut jersey kuning ke apa selepas ni. Yang pastinya mereka ini ada dua orang ini adalah kelahiran anak jati negeri Terengganu Darul Iman. Okey ini. Okey, baik. Kita nak terus je bersama dengan Cik Hafiz ataupun kita nak bagi Cik Arif dulu. Cik Arif boleh. Cik Arif dulu. Okey, Cik Arif dulu. Cik Arif dulu. Sebab dah panas kepi ni. Panas dulu. Kita tunggu pasal lagi lagu ni. Okey, Cik Arif. Kita tadi dah cerita tentang mulakan karier sebagai pelumba basikal, dah penduduk luar negara dan sebagainya. Kali ni kita nak masuk kepada bidang profesional, terus kepada profesional. Mungkin dari segi Cik Arif nak berbincang, nak share dengan penonton di luar sana berkenaan dengan dari segi latihan di Malaysia, di luar negara. Mungkin ada perbezaan penyertaan kejohanan, League Tour di Langkawi, League Tour di France, mungkin berbeza. Itu dari segi semuanya pengalaman yang akan Cik Arif kongsikan bersama peminat. Sila teruskan. Okey, kalau kita tengok, kalau kita join dengan profesional ni, memang dah kata kita kena serius lah. Pasal dia bagi dengan kontrak lah. Dengan kontrak tu membuatkan kita lagi semangat lah. Dengan kontrak tu lagi, pasal kontrak pun setahun ke setahun. Jadi benda kita sentiasa kena all out. Pasal kalau dalam kontrak tu dia nak tengok semua performance kita, disiplin kita macam mana. Jadi macam ke dengan berbaloi lah apa yang dia bayar kan, macam untuk kita. Jadi macam benda tu kita kena ambil serius lah. Betul. Kita tak boleh main-main lah. Macam ke kita dibayar lah kan. Jadi macam ke di situ pun saya rasa kena start, orang kata serius lah. Memang macam ke banyak benda juga lah kena jaga disiplin. Macam saya khabar tu lah, pasal kita dah sign kontrak dengan pro ni, dia pun nak tengok kita punya result macam mana, komitmen kita lah macam mana. Dalam tim tu persaingan sesama sendiri ada tak? Nak jaga, nak maintain dari segi performance tadi? Biasa persaingan ni tak ada. Cuma setiap orang ni dia ada dah tugas masing-masing. Tu kita ada tugasan sprinter pecuk, tugasan naik bukit, tugasan breakaway, ambil air. Tapi Cik Arif sendiri tugasannya? Macam saya ni sprint lah. Lebih pada pecuk. Kita ada member-member kita yang akan bawa kita untuk menuju ke penamat kan. Jadi macam tugas saya ni, orang kata sharp shooter, penembak tepat. Kalau macam ke nak nampak penamat tu, kalau kita tembak awal tak siapa. Tembok lewat pun orang pula belakang kita lepas kita. Memang kalau sprinter ni hati kena kering. Macam ke kena fight dengan pihak lawan lah. Contoh kalau kita berlumba dengan pro tour, yang mari kan besar-besar dia orang, pergalah tengok. Tengok kaki seorang-seorang jalur dia. Tapi dengan semangat kita ni, kalau contoh perlumbaan tu, kalau dalam pelumba tu dengar suara saya je hot tepik semua. Macam kita nak lawan kan dengan dia orang kan. Kena bersuara juga. Kena bersuara juga. Kalau ada dia buat masalah ni. Pasal masalah ni dia ada buah angin dia. Dia tengok kita ni macam ke kacang tapi macam ke Bangla, macam ke kita ni kalau ada orang Asia, kita nak ngadak jumpa orang Belgium, dipandang lekeh lah kot rasanya gitu. Orang negara yang besar-besar. Dan orang kata kita ni kalau suka basikal kat Malaysia ni cak ayang sekali lah. Dibandingkan negara Itali, Jerman, Europe, Rusia, memang negara dia orang besar. Teknologi dia orang pun kita pakai teknologi dia. Mana saat ni teknologi hok mahal-mahal tu boleh ke dia tu. Hok kita ni hok reject dah tapi dengan semangat kita lah, kita boleh lawan dengan dia. Bila kita boleh menang dengan dia tu, dia pun jadi respect kita, dia pun terkejut.
kita bukan Asia, kita baru ASEAN, tapi ASEAN, kita boleh menang dengan dia. Jadi macam dia respect lah situ, kita kenal kawan macam ke Leni pun ramai lah orang putih-putih follow kita. Dia pun dia buat kita ni macam ikon juga. Pasal kita ni orang ASEAN boleh menang dengan kalau contoh saya macam Letu dalam Kawi baru ni. Kenya Hok Mari tu hebat-hebat belah ke. Betul. Hok Mari tu pernah menang Tour de France pun ada. Pernah menang perlombaan besar Giro di Italia kalau sukan bersukan ni lah. Bila kita menang dengan dia tu, dia jadi respect lah kita. Dia kata orang ASEAN ni boleh menang juga, boleh kekoh ya. Boleh kekoh kat dia. Jadi macam dia respect lah. Okey. Dari segi tadi Cik Ariel sebut berkenaan dengan latihan. Beza latihan kita di luar negara dan juga di halaman sendiri ni. Ada banyak beza dia ke? Kalau kita base di luar negara tu serius sikit lah. Kalau kita duduk di Terengganu ni main-main sikit. Serius juga tapi ada juga, longgar sikit lah kata. Berasa nak makan boleh belaka kalau duduk kampung berasa ikut mulut je. Kalau kita duduk di negara luar ni, kita nak makan pun dok macam ke makanan di Malaysia. Benda payah. Kalau kita nak makan baru kita masak. Kalau di Australia di mana kan, banyak makan ke healthy food lah. Bila kita duduk di Malaysia ni payah sikit nak control. Pasal tengok dah nasi lemak pagi-pagi, nasi lemak dah, nasi minyak. Tapi kalau kita duduk di luar ni, kita jumpa makanan cereal, spaghetti, benda healthy lah. Macam mana saat ni memang untuk atlet lah. Tapi kalau kita duduk di Malaysia kita ni, member pula ajak kedai mamak pula, roti canai, naci. Jadi macam ke untuk atlet ni pemakanan nombor 1 sebenarnya. Memang contoh macam ke minyak-minyaknya kita tak akan ambil tak beramah mana lah. Jadi macam ke pasal kita nak biar dalam badan kita ni clean lah benda yang kita makan ni. Okey. Itu latihan di luar negara. Maknanya di luar negara dan di luar negara ini, di luar negara lebih tertumpu, lebih berfokus lagi ya. Okey, 2020 merupakan tahun kejayaan Cik Arif dari Lead Tour di Langkawi. Itu kita nak cerita selepas ini bagaimana hemjutan sprint tu dibuat. Okey. Tapi saya suka mengimbau pada tahun 2017 di mana beberapa kejohanan siri jelajah Asia LTDL umpamanya Lead Tour of Thailand umpamanya, tour di Korea, tour di Hokkaido dan China juga, dan juga di jelajah Malaysia. Semua ini telah disertai oleh Haris ni. Cuma kita nak tahu di sini perbezaan tajuk-tajuk kejohanan itu, apakah yang memberi ada impact tak kepada anda seorang peruba profesional? Pergi Jepun macam mana? Korea macam mana? Ataupun duduk di jelajah Malaysia, okey saya boleh makan sini ni. Di Korea sedikit menurun sikit. Mungkin boleh berkongsi dengan peminat berbasikal di luar sana. Silakan. Okey, kita tengok sukan basikal ni, kalau macam saya sebagai pelumba, kita ada 3 kategori pelumba. Dia ada HC 2.1, 2.2. Mana saat ni kalau 2.2 hok cak ayam sekali lah. Macam ke kalau 2.1 ni dia perlombaan dia tu point dia tinggi sikit. Kalau HC ni macam Letu dalam Kawi lah. Tapi memang kita tengok lah rider hok mari mana. Kalau macam contoh Letu dalam Kawi, semua hok profesional lah keturun. Kalau macam 2.1 ni dok berapa tu dia. Kalau 2.2 ni macam ke contoh jelajah Malaysia, yang biasa-biasa lah. Tapi kalau macam ke perlombaan di luar ni, kita boleh kenal lah negara orang. Jadi macam culture dia orang macam mana. Di Korea, di Jepun guana perlombaan dia orang, taktikal dia guana. Mungkin dengan cuaca, dengan angin kat sana lain kok. Dia ni sejuk. Lomba dalam keadaan sejuk ni, orang kata sebok sikit lah kalau kerana kebok. Jadi sesak nafas semua. Jadi macam ke kesan cuaca tu ada dia banyak kot faktor. Contoh lomba di Irang dulu. Allah tinggi tempat dia. 3,000 kaki. Allah. Nak semayang lelah dah. Tak berlumba lagi. Rokok tu lelah dah. Macam mana kita nak berlumba? Ya, betul. Kalau kita nak pergi berlumba tempat tinggi pun koma-koma sebulan nak duduk di tu. Banyak faktor sebelum juga. Perlombaan sebelum perlombaan kita nak adapt dia punya culture dia. Kalau dok down 2 stage balik awal dah kita.
dia memang banyak faktor juga banyak. Kalau Jepun gini, Australia gini, Europe gini, banyak culture dia. Kalau Mak Saleh mari sini dia dok tahan panas. Pasal kita ni panas kering tau. Kalau tu set dia kalau mari yang air batu saja belakang kalau belum memang dia tak tahan panas sini. Okey, terima kasih Cik Arif. Pada kita nak tahu juga yang pasal tour di Langkawi 2020. Okey. Itu perkongsian untuk stage yang kedua ni. Stage yang kedua ke yang ketiga ni? Stage yang kedua ni. Lepas ni kita nak masuk stage yang ketiga. Mungkin Cik Arif nak mungkin lepas ni dia akan bercerita tentang bagaimana cara dia teknik sprint masa 20 di tour di Langkawi. Haris sebagai plumber profesional, dan mungkin kita nak tahu ada beberapa stage ataupun peringkat 1, 2, 3, 4, 5, dan mungkin kita nak tahu beberapa peringkat. Adakah setiap peringkat tu menjadi target setiap plumber, dan kita nak tahu juga apakah yang sehingga kemuncak tu menjadikan viral kepada seluruh dunia mungkin pada masa itu pecutan keramat anda pada masa itu. Silakan. Pasal gerak suara. Nescafe pula luar ni. Nescafe ada luar apa ni. Saya tak rasa saya dah ada di kata puncak dah, bukan puncak nak berhenti tapi saya rasa dah puncak kejayaan lah. Peak lah. Masa tu saya rasa dah, pasal tahun lepas saya menang 1 peringkat je. Nombor 1 sekali dan nombor 3 sekali, dan keseluruhan untuk overall sprint saya nombor 3. Dan tahun ni tahun lepas 2020 saya rasa macam tahun saya dah tu. Pasal saya dah rasa orang kata sama level lah dengan plumber lain lah. Daripada negara lain lah. Lepas kebetulan organizer tu dia invite pro mari. Masa hot 2019 tu tak ada pro mari. Netizen ni ada je. Mana saat ni mau menang tak ada pro boleh lah. Jadi situ kita rasa macam ke nak simpang azam. Macam ke molek pro mari masa 2020. Mana saat ni Pro Tour, kalau Pro Tour mari ni hebat lah. Macam ke contoh bola Malaysia kita lawan Manchester United. Contoh macam ke Hopsopsa tu lah. Akhirnya sebelum perlumbaan Letup Langkawi tu ada perlumbaan sesi pemanah badang. Dalam sesi pemanah badang tu saya dapat nombor 2. Masa tu macam kini macam ke start di Sabah masa tu. Start di Sabah saya dapat nombor 2. Dan nombor 1 tu daripada tim Pro Tour lah. Saya nombor 2, nombor 3 dari tim Australia. Saya rasa saya menang dengan dia, saya kalah dengan dia pun photo finish. Saya rasa macam ke boleh menang dengan mamak ni tapi kalau kita tengok dalam gambar dia besar, dia tinggi, dia tu memang tinggi lah. Saya tengok dia gitu. Sebaya maknanya. Umur pun dekat-dekat aku rasa. Cuma saiz je lah beza. Kalau Mak Saleh ni dia banyak pada muda-muda. Tapi muka dia tu nampak macam tua-tua sikit. Jadi macam ke bila saya rasa situ confidence saya tu lagi tinggi. Untuk betul-betul Letup Langkawi lah. Bila start di Terengganu ni, saya kata kepik lah, tak ada ruang nak pecuk lah. Lepas pada tu esok tu ada stage dia naik bukit. Bila naik dia macam ke macam saya rider, dia dalam ada contoh 8 peringkat kan. Dia ada ini stage bukit. Contoh peringkat kedua stage bukit. Kita tak fokus pada peringkat bukit, kita fokus pada peringkat 3 pula. Bila saya menang tu di peringkat kelima, saya tengok laluan dia comel. Lah 2 km tu laluan dia landai je. Besar, jalan pun besar. Saya rasa macam ke ada peluang untuk saya podium. Tapi saya dah jangka yang saya ni nombor 1. Saya rasa bila masa dalam perlumbaan stage kelima saya rasa macam ke peluang tu saya tinggi. Saya berebut lah nak dapatkan 5 terbaik apabila top 5 masa lah 500 meter. Apabila saya tengok ruang saya terbuka 200 meter tu, saya pecuk lah kata habis rank. Habis rank, habis teh, habis belaka masa tu 200 meter. Masa tu saya tengah fight daripada rider Jerman dan rider Itali. Orang kata mana saat ni 200 meter tu sama tepek. Mana saat ni dalam 200 meter tu sama keluar lah. Saya tekan rapat G lah kata. Lepas tu
siapa di penamak saya tak tahu saya nombor berapa. Tapi saya angkat tangan lah. Yalah. Saya rasa podium. Saya target podium je mula-mula. Dah ada lah wartawan mari. Di Kaboris nombor 1. Nombor 1 kan ni tengok main tepek-tepek tengok. Dia nombor 1. Saya rasa masa tu Allah kata Tuhan bagi pula rezeki untuk saya. Masa tu mari memeluk saya Anwar Manang. Dia lumba kat masa tu. Dia lumba. Dia nombor 7 masa. Dia kata mak nombor 1. Saya rasa macam ke Tuhan bagi pula rezeki yang saya rasa macam ke Allah kata macam ke benda kalau letulah kahwin ni sukan besar. Sukan besar dalam Malaysia international tu. Saya rasa macam ke dok suka boleh menang pula tu lah detik-detik tu. Masa kita nak tahu keazaman masa tu lah, baca 200 meter terakhir tu. Waktu kita nak tahu tu dia punya ring dia tu mari macam mana dia punya mari kok mana dia. Macam saya rasa pengalaman saya lah. Pengalaman saya ni dah daripada kecil saya main basikal kan. Lepas ni kita boleh ada dah kontrol dah. Boleh orang kata boleh kontrol dengan bila nak sprint ni macam mana. Lepas tu kita tengok penamak tu macam mana, dengan speed saya macam mana. Mungkin saya rasa pengalaman saya ni dok orang lain dapat. Saya rasa lepas pada tu keazaman macam saya nak lampau tinggi lah. Macam kata kalau mau masuk sini rebah. Mana ruang ni mau masuk mau rebah. Memang jenis saya masuk kok. Teruk. Memang kalau dulu rebah sama. Dulu memang kalau lumba tu memang ada rebah. Lah ni kita matang, kita tahu dah mana. Tu lah pengalaman sebenarnya. Okey, itu dia. Terima kasih keazaman yang sangat tinggi. 200 meter pecutan terakhir itu yang membawa Arif ke podium masa tu. Dia sendiri pun tak tahu yang dia menang. Speed masa tu berapa masa tu? Masa tu 75. Laju dah tu lah. Laju lah. 75. Memang laju lah. Patuh basikal saya tak gula. Boleh patuh tau basikal kalau hok cak-cak ayang payah kalau kita rebah-rebah patuh. Kalau basikal tu crack dah. Kalau kita bang kok. Boleh nyaw lah. 75 75. Baik. Dalam masa 200 meter 75 sprint dia. Sedar tak sedar kita dah sampai ke penghujung program kita. Dah 3.50 dan kita dah sampai ke final stage kita, stage yang ke-8 Mak kalau final stage ni peringkat yang terakhir ni peringkat ke-8 lah kan. Okey, kita sama-sama nak pecuk ni 75 km sejam ni. 200 meter yang terakhir ni kita nak pecuk. Kita nak mulakan dengan Cik Hafiz dulu. Harapan, nasihat kepada warga ataupun pelajar-pelajar Universiti Malaysia Terengganu ini yang pastinya mungkin mereka setelah menamatkan pengajian di peringkat sarjana muda, sarjana PhD dan sebagainya, mungkin ada yang berminat untuk menceburi bidang perniagaan. Dan mungkin ini boleh dikongsi tip bersama oleh Cik Hafiz dan juga nasihat kepada mereka. Silakan. Saya rasa kalau saya nak kongsi tips tu macam tak layak lah pula nak kongsi tips. Cuma kalau pandangan ikhlas tu mungkin insyaAllah lah saya boleh bagi 1-2 pandangan lah. Macam para pelajar, student, bila dapat peluang belajar ni kita kena belajar sungguh-sungguh. Kita kena belajar sebab peluang yang kita dapat bukan semua orang dapat. Ya, betul. Lepas tu sebagai student ni memang saya faham sangat. Saya pun lalu zaman student. Kita di remaja jadi kita masalah sosial. Jadi bila kita duduk jauh dari family, bila kita duduk di hostel ni, banyak kita fokus kepada pengajian kita, kemudian ingat pengorbanan jasa mak ayah kita yang membesarkan kita dan hantar kita sampai masuk UMT ni. Banyak pengorbanan dia. Jadi jangan sia-siakan. Jangan fikir kita nak enjoy je. Jangan fikir kita seronok bila kenal kawan-kawan baru. Kalau dulu masa sekolah kita mungkin ada lelaki, ada girlfriend, ada tapi benda tu masih kita duduk dengan family. Kita dikawal oleh mak ayah kita, ada disiplin dia. Jadi bila kita duduk berjauhan, kita duduk di universiti ni, kita bebas sebenarnya. Saya alami, saya pun lalu zaman ni. Kita memang bebas. Kita tak hanya
diri kita je lah yang boleh menjadi penghalang untuk kita buat benda yang baik atau benda yang tidak baik. Jadi fokus utama, kalau sebagai student saya nasihatkan supaya habiskan pengajian dulu. Kalau ambil bidang apa-apa pun habiskan dulu pengajian, kemudian kalau minat berniaga, selepas habis pengajian tu mungkin kita boleh bermula dengan sebagai student pun kalau nak berniaga mungkin boleh berniaga secara online. Tapi jangan tengok bila berniaga ni tak, langit tak selalu cerah lah. Kita kena bersedia juga dengan saat-saat hari hujan, hari mendung dia. Jadi saya pun difahamkan UMT pun sekarang ada fakulti perniagaan ya. Ada. Jadi saya kalau bila-bila masa pihak UMT kalau nak saya berkongsi ke atau ada apa-apa untuk kerjasama untuk membantu student ke, nak kata motivasi, mungkinlah boleh lah kot. Sebab saya ni mari daripada orang yang nakal. Ya, betul. Jadi bila kita gagal dalam pelajaran, tak semestinya kita ni gagal dalam hidup kita. Yang penting kita kena usaha, dan insyaAllah akan adalah hasil setimpal dengan usaha kita, insyaAllah. Okey, terima kasih Cik Hafiz. Main basikal juga sekarang kan? Main sebab kena mak lah jadi minat pula main basikal. Tengok sebab dia pun sebenarnya idola. Saya anggap dia idola. Saya memang sangat mengagumi dia. Macam dia katalah, tengok Mak Saleh tu besar. Dia meluru keluar, saya tengok. Tadi pun sebelum masuk konti saya tengok balik YouTube tu. Jadi pada saya benda tu hebat lah, pencapaian dia hebat. Luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi benda tu tak tahulah pelapis dia macam mana, tapi kalau inilah benchmark, pelapis tu kena usaha lebih daripada mat sendiri. Nak keluarkan mat 10 orang mat lagi di belakang lepas ni. InsyaAllah. Okey, terima kasih Cik Hafiz atas nasihat dan juga tips yang diberikan kepada pelajar-pelajar dan juga seluruh penonton juga pendengar kita di luar sana berkenaan tentang perniagaan itu sendiri. Langit tidak selalu cerah, panas tidak selalunya sampai ke petang ke apa macam itulah, hujan macam. Okey, baik. Itu dalam perniagaan kata. Baik, okey. Encik Harif Saleh, pelumba basikal negara, pastinya nak dikongsi juga, kita nak tahu juga harapan dan juga nasihat kepada, pastinya kita nak tahu nasihat daripada Cik Haris ni berkenaan dengan rider-rider yang ada pada hari ini, kerana basikal ini merupakan satu trend pada hari ini. Ramai peminat-minat rider-rider yang baru timbul dan mereka mungkin nak tahu tips macam mana dan juga harapan terhadap acara basikal negara ini sendiri pada pandangan tu. Silakan. Nasihat saya kepada rider-rider ataupun yang nak baru bergiat dalam sukan basikal ni, apa yang penting keselamatan lah. Dan lepas pada tu orang kata aspek keselamatan tu penting lah. Contoh brake, tayar kena check semua lah. Lepas pada tu kita kena tengok juga sekeliling kita. Contoh kita dengan basikal ni kita berada di jalan raya. Jalan raya ni, sebut jalan raya ada belakang lori ada kereta ada, jadi macam ke kena jaga benda tu. Apa cakap macam girl learning dah jadi viral kan basikal learning, jadi macam kita pun terkena juga terpiah tu sebagai rider. Tapi saya harap kita kena jaga keselamatan lah. Contoh benda yang kerajaan bagi tahu tu pakai loceng lah apa, kalau boleh pakai lah learning. Kalau takut kena bayar saja kan tau. Tapi benda tu sebenarnya ada bagus dia juga. Aku nak buat benda tu jadi macam ke mungkin sesetengah orang nak terima benda tu, macam ke tak masuk akal kan. Tapi benda yang keselamatan ni kena jaga lah. Jadi saya takut nangis di kemudian hari gitu dia. Harapan terhadap pasukan basikal sekarang, tim yang ada sekarang ni, harapan saya untuk 2021 ni mungkin lah. Harapan saya untuk 2021 ni orang kata menjadi yang terbaik lagi lah. Pasal mungkin awal bulan 2 lagi saya akan pergi ke Turki. Training di sana selama 3 atau 4 bulan sana. Dan ada masuk acara berlumba juga di sana. Jadi macam ke harapan saya kalau boleh nak buat yang terbaik lah. Pasal saya dah lama dah berlumba. Lah lumba tu letu dia Langkawi. Lepas tu
tidur terus lah. Kena ni Itu sebelum Covid lagi kan? bulan 3 lah. Bulan 3 lepas tu memang tak ada perlumbaan. Bagi saya memang terkesan lah. Tapi untuk adik-adik yang cakap baru ni main buat bersungguh-sungguh lah. InsyaAllah ada rezeki. Pasal abang-abang boleh buat, InsyaAllah adik-adik boleh buat ni. Macam abang Apika buat, kena buat 10 kali ganda. Orang tadi kena latih tu kena lebih lagi. Daily training harian sekarang ni kekal daripada mana ke mana sekarang ni? Jarak dia punya sehari. Macam ke kita tengok training sekarang, macam coach ada bagi jadual. Rutin kita orang memang hari-hari kita kayuh. Hari Jumaat je off day. Tu pun kita gata-gata kalau nak kayuh. Masa ni kalau boleh kita tak boleh rehat. Macam kita sebagai rider kita kena tahu kondisi tubuh kita. Betul. Bila kita dah cukup, contoh jurulatih bagi 100 kilo, tapi kita rasa macam tak cukup lagi, kita pergi tambah 150 kilo. Tu kita kena rasa lah tubuh kita macam mana dengan condition kita. Kalau kita rasa tak cukup, kita buat lebih lagi. Kalau macam suka Biskar ni, kita lagi banyak training, lagi banyak dapat sebenarnya. Okey, baik, itu dia kata-kata akhir juga kerabat juga harapan tetamu saya pada petang ini, iaitu sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Cik Hafiz Wan Muhammad, merupakan pengarah urusan FR9 Marketing Terengganu ini. Terima kasih Cik Hafiz kerana sudi bersama kita pada petang ini, dan juga kepada Cik Haris Saleh, merupakan perumba pasukan negara kebangsaan dan juga profesional TSG Cycling Team. Terima kasih kepada kedua-duanya berkongsi tentang kejayaan anda dan seterusnya menuju puncak sehingga tahun 2021. Kami doakan supaya anda terus maju jaya. Okey, akhir kata bagi saya Jasmine Johari, selamat maju jaya.